Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili New Weekly Channel. Persoalan besar hari ini, adakah PAS akan berpecah lagi? Wah, pendedahan daripada seorang pemimpin PAS, kononnya ada pro DAP dalam PAS, memunculkan pertanyaan, adakah PAS yang original sudah tiada lagi dan bakal akan berpecah lagi? Adakah ada pergolakan dalaman dalam PAS sekarang ini sehingga ada pro DAP? Kita masih ingat bahwa PAS pernah berpecah apabila sekumpulan pemimpin PAS keluar daripada PAS dan membentuk Parti Amanah kerana tidak sehaluan lagi dengan prinsip dan perjuangan PAS. Hari ini, apabila seorang pemimpin di dalam PAS melabel rakan sendiri sebagai pro DAP, ini bukti bahawa PAS sudah tersasar dari Islam. Tindakan pemuda PAS Pulau Pinang melabel rakan sendiri sebagai pro DAP menunjukkan pemikiran mereka yang sudah tersasar daripada ajaran Islam, kata Ketua Pemuda Amanah Perak, Khairul Najib Hasim. Khairul menyifatkan PAS kini seolah-olah menjadikan fitnah sebagai teras perjuangan sehingga sanggup menuduh ahli sendiri sebagai pengkhianat dalam usaha mempertahankan Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria. Tindakan melabel rakan sendiri yang menentang fitnah sebagai pro DAP ini jelas menunjukkan pemikiran yang sudah tersasar daripada ajaran Islam. Selain itu, PAS kini seolah-olah menjadikan fitnah sebagai teras perjuangan, sehingga sanggup menuduh ahli sendiri yang memilih kebenaran sebagai pemfitnah atau pengkhianat. Rakyat perlu sedar bahawa fahaman sebegini bukan sahaja merosakkan parti tersebut, tetapi boleh menjadi ancaman kepada masa depan politik Islam di negara ini, katanya dalam kenyataan media hari ini. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan Naib Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang, Muhammad Hafiz, mempertahankan Razman daripada serangan pelbagai pihak, termasuk mereka yang disifatkannya sebagai kumpulan pro-DAP dalam PAS. Razman sebelum ini menerima kritikan apabila mendakwa Menteri Belia dan Sukan Hanayo merupakan anak YTL dan mengaitkan pemimpin DAP itu dengan keluarga konglomerat Yo Tiong Lai. Pada 27 Januari lalu, Razman membuat permohonan maaf, namun Yo atau Hanayo menegaskan akan tetap mengambil tindakan undang-undang terhadapnya. Ramai netizen yang menyokong tindakan Hanayo menerima permohonan maaf itu, tetapi akan meneruskan tindakan undang-undang, tetap mengambil tindakan undang-undang bagi membuat perkara itu tidak berulang lagi. Kerana sebelum ini, baru beberapa bulan yang lepas, Razman juga telah pun melakukan fitnah terhadap seorang menteri daripada DAP juga. Jadi, kalau Hanayo menerima permohonan maaf itu dan membiarkan begitu saja, pasti akan berulang lagi. Muhammad Hafiz dalam kenyataannya hari ini berkata serangan bertubi-tubi terhadap Razman termasuk dalam parti itu sendiri adalah susulan sikapnya yang begitu agresif menyerang DAP. Dia turut mengimbas pertembungan antara kumpulan pro-ulama dan mereka yang dahulunya digelar pro-DAP dalam PAS. Untuk rekod, Amanah merupakan parti serpihan PAS yang ditubuhkan pada September 2015. Perpecahan dalam PAS semula ketara selepas PRU ke-13. Apabila parti itu terbahagi kepada dua kelompok utama, iaitu mereka yang menyokong kepimpinan ulama dan golongan yang dianggap progresif. Pada pemilihan Muktamar PAS 2015, hampir kesemua pemimpin progresif yang pro-Pakatan Rakyat ketika itu tewas kepada kelompok pro-ulama yang menyokong Presiden Abdul Hadi Awang. Kekalahan ini menandakan penguasaan penuh golongan ulama menyebabkan golongan progresif keluar daripada PAS dan menubuhkan parti baru yang dinamakan Parti Amanah Negara Amanah. Mengulas lanjut, Khairul berkata pihaknya memandang serius perkembangan terbaru dalam
apabila pihak yang menentang budaya fitnah dalam parti itu dianggap sebagai pengkhianat. Fahaman sebegini amat berbahaya kerana ia seolah-olah menghalalkan fitnah sebagai satu amalan politik yang perlu dipertahankan. Lebih membimbangkan apabila ahli-ahli yang cuba mempertahankan nilai-nilai Islam dan kebenaran pula dianggap sebagai musuh dan pengkhianat parti. Apabila menentang fitnah dianggap pengkhianatan, maka kemanakah hala tuju parti atau perjuangan Islam yang sebenar soal beliau lagi? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang peliknya sekarang ini, pemfitnah dan fitnah makin dinormalisasikan dan dipertahankanlah pula. Yang difitnah pula, entahlah siapa nak pertahankan. Yang penting datang daripada DAP, semua jadi halal. Baru-baru ini ada satu petikan di ruangan Malaysia Kini menulis, kami pertahan Razman dari serangan kumpulan pro-DAP dalam PAS. Saudara-saudara sekalian, saya pun kadang-kadang jadi bingung jugalah kan. Kenapa seringkali apa saja isu, apa saja masalah, walaupun itu berlaku dalam satu dalaman parti ataupun perkara masalah yang dihadapi oleh parti pembangkang, selalu akan dikaitkan dengan DAP. Bagus sangatkah DAP ini sampai jadi ratib pula? Tiada lagi benda lain kah yang nak disalahkan? Contohnya nak salahkan lalatkah, nyamukkah, hujankah, banjirkah? Ini balik-balik diratib DAP. Tak kuatnya PAS pun salah DAP. Tak kuatnya pembangkang pun salahnya DAP. Apa saja pun salah DAP. Hari ini kita dikejutkan dengan kenyataan bahawa kami pertahan Razman dari serangan kumpulan pro-DAP dalam PAS. Pemuda PAS Pulau Pinang tampil mempertahankan Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria daripada serangan pelbagai pihak termasuk kumpulan yang disifatkan sebagai kumpulan pro-DAP dalam PAS. Naib Ketuanya Muhammad Hafiz Alias berkata, dia mengikuti serangan bertubi-tubi terhadap Razman susulan sikapnya yang begitu agresif menyerang DAP. Tak apa, menyerang DAP, menyerang musuh dalam musuh politik itu tak apa, itu tiada masalah. Tapi menyerang dengan menggunakan fitnah itu memang bermasalah besar. Seranglah semacam manapun, kamu serang DAP dengan cara macam mana pun silakanlah serang. Serang PKR pun silakanlah serang. Serang kerajaan ke UMNO ke apakah, seranglah bertubi-tubi, tak apa. Tapi janganlah menggunakan fitnah. Serangan menggunakan fitnah itu bukan serangan. Itu namanya bacul ataupun dayus, pengecut. Carilah isu yang boleh menyerang, bukan dengan fitnah. Oleh sebab itulah ramai netizen kata, buat apa nak mempertahankan Razman kalau dah terbukti memfitnah. Buktinya apa? Belum masuk mahkamah pun dia dah mengaku silap. Dah memohon maaf kepada Hanayo dan juga YTL. Tapi itulah, kata netizen, bukan menyerang Razman, tetapi yang diserang itu ialah sikap Razman dan beberapa pemimpin yang suka sangat menggunakan serangan fitnah, kata netizen. Saudara-saudara sekalian, kata beliau lagi, saya mengambil kesempatan ini untuk membuat penegasan bahawa saya dan sahabat pemuda berdiri teguh bersama beliau dalam usaha menentang DAP. Entahlah, siapalah, apalah masalah DAP ni. Aku bukan juga penyokong DAP. Tapi tak tahulah apa masalah mereka dengan DAP. Aku pun sedang memikirkanlah apa masalah DAP sehingga dalam PAS pun ada pro-DAP seperti nyatakan ini. Katanya dalam kenyataan bertajuk, kami mempertahankan Razman dari kumpulan pro-DAP dalam PAS. Adakah PAS akan berpecah lagi? Kita tahu sebelum ini amanah muncul selepas berpecah daripada PAS. Apabila sekumpulan
pemimpin daripada PAS tidak sehaluan lagi dengan pemimpin pada waktu itu. Jadi, kalaulah kata beliau ini ada pro DAP lagi dalam PAS, adakah PAS akan pecah lagi? Asik-asik salah DAP. Perpecahan, suka memfitnah, perbuatan fitnah, itu pun salah DAP kah? Terfikir juga lakukan. Kalaulah tiada DAP, agak-agak PAS nak salahkan siapa? Silap-silap hari bulan mungkin akan disalahkan kerbau, mungkin akan disalahkan nyamuk. Entahlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.